Hai, salam sayang semua. Pagi ni cikgu nak tunjuk cara menyedia dan membuat petis ayam untuk kita punya bun burger hari tu kita dah buat kan. Okey, cikgu memerlukan 300 gram isi ayam. Ni isi ayam ni bahagian dada. Cikgu dah guna food processor untuk hancurkan dia. Kemudian 3 ulas bawang putih, 1 camca teh serbuk kari, 1 camca teh serbuk sup dan 1 camca teh lada hitam. Kemudian 1 camca besar tepung jagung, 1 camca teh garam, 3 ulas bawang besar. Okey. Bawang besar ni kalau nak kurangkan boleh, tak ada masalah. Okey. Bahan-bahan ni masukkan semua ke dalam mangkuk untuk kita gaul rata. Gaul rata je. Sangat senang Kalau awak tak nak sediakan petis ni menggunakan rempah-rempah ni pun boleh juga. Awak hanya letakkan garam bersama-sama dengan tepung jagung je. Tapi cikgu suka petis cikgu ni berempah sikit. Ada rasa rempah kan. Okey. Letak semua kat dalam daging ayam yang kita dah kisar tadi guna food processor. Kalau awak tak ada food processor, awak guna blender tak boleh. Guna blender sebab nanti kena letak air. Awak punya isi ayam tu nanti berair. Awak boleh cincang aja, cincang halus, tak ada masalah. Cincang halus guna pisau yang tajam lah. Kalau awak guna pisau tak tajam nanti dia tak putus, jadi tak boleh nak cincang. Ni cikgu dah masukkan bahan garam semua. Ni cikgu masukkan serbuk kari sedikit, 1 camca, lada hitam 1 camca teh. Kemudian serbuk sup 1 camca teh. Cikgu memang suka dia ada rasa rempah sikit. Okey, gaul dulu nanti baru letakkan tepung jagung. Gaul dulu. Awak tengok cikgu punya isi ayam ni, dia tak ada air kan. Kalau awak guna blender, nanti isi ayam tu dia berair. Awak tak boleh nak kisar. Dia tak ada air. Okay, ni gaul. Bila dah letak rempah-rempah ni, bau dia sedap lah sikit. Tak adalah macam kat kedai tu. Kat kedai tu hanya garam dengan tepung jagung je. Tepung jagung tu tujuan dia letak tu untuk bila kita dah kepingkan dia tu, daging ayam tu ataupun daging lembu kita guna tu, dia akan melekat lah antara satu sama lain. Lagi satu, yang kat kedai tu dia terlalu banyak lemak. Kalau awak nak makanan kesihatan, awak buatlah sendiri. Petis ni tak susah pun. 300 gram ni banyak sebenarnya. Boleh jadi lebih kurang 8. Tengok ketebalan awak punya petis tu lah. Biasa cikgu tak buat tebal-tebal petis ni sebab nanti masa kita buat burger tu, kita akan letak telur kan. Nanti tebal sangat pula, nak gigit susah. Okay. Dah gaul macam ni, dah sebati kan. Awak tengoklah semuanya dah bercampur jadi satu tu. Dah sebati dah tu. Kalau ada lagi nampak isi-isi daging yang masih ada warna daging tu, isi daging ayam ada warna daging ayam tu, maknanya belum cukup rata lah. Macam ni kan. Ada putih-putih lagi tu, awak gaul sikit. Okey, kemudian masukkan tepung jagung. Tepung jagung ni tujuan dia untuk apa tadi cikgu cakap? Untuk biar dia daging tu dia akan bercantum antara satu sama lain. Sebab kita tak guna banyak lemak untuk hasilkan kita punya petis ni.
Dia memang agak susah sikit macam ni kan. Nampak dia punya tepung tu tak ada masalah. Awak gaul dia nanti dia sebati lah. Nampak dia putih-putih je. Nampak putih-putih tepung. Okey, nanti selepas ni cikgu akan sediakan plastik untuk alas masa kita nak lepih-lepihkan patis ni. Lepas tu awak boleh simpan buat frozen ke, tak kisahlah. Untuk memudahkan awak. Cikgu biasa buat frozen lah, siap-siapkan. Nanti bila nak guna, contohnya esok cikgu nak buat burger, hari ni cikgu malam ni cikgu keluarkan lah. Bagi daging tu lembut, jangan letak air pula. Ada orang nanti dia terlupa, dia keluarkan daripada peti beku tu, bahan yang dah frozen tu kan, dia pergi rendam dengan air. Masukkan air kat dalam dia sebab terlupa. Okey, ni nak jadi satu dah. Seratakan ni. Mudah je buat patis ni sebenarnya. Tapi kalau orang kata mudah lagi beli kan. Okay, bersih-bersihkan kat bawah pinggan kita ni. Bagi dia. Maknanya kita dah gaul sebati dah ni. Nampak tak? Dia senang nak kepal dah ni. Bawang tu kalau awak tak nak nampak bawang, awak boleh guna pengisar. Itu boleh guna blender, tapi kena letak air lah. Yang tu cikgu tak suka guna blender untuk bawang. Bawang kalau kita guna alat penjimat masa, blender, memang kita akan guna air. Apa-apa saja bahan yang kita masukkan dalam blender, memang kita akan guna air. Jadi nanti patis awak ni, dia tak pejal macam ni. Dia berair. Dia berair tu nanti dia susah sikit nak bersatu. Okey. Ini dah sebati. Nampak tak dah sebati? Okey, dah sebati ni. Cikgu letak tepi. Cikgu nak sediakan dia punya plastik dulu ya. Okey, untuk lepih-lepihkan dia ni, yang ni kita agak-agak je lah. Kita agak-agak, kita nak buat berapa besar. Kita bagi-bagikan dulu kat dalam pinggan ni. 3. Kalau ikut porsi kita punya tu 4 porsi je kan. 4 orang makan je kan. Okey, ni 4 orang makan, kita bolehlah buat 8 pieces. Ada yang bahagian yang ada kulit tu tak ada masalah. Ni je. 4 5 6 macam yang cikgu cakap tadi, kita jangan buat besar-besar sangat, sebab nanti masa kita nak goreng burger tu, kita letak telur kan, nanti kita punya burger terlalu besar, mulut kita pun jadi besar, nak gigit. Okey, cukup tak 8? 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, ini 8 boleh jadi 8 kita punya patis. Kita agak-agak je lah ni. Okey, guna tangan guna tangan, ambil ni, letak kat tapak tangan kita, lepih-lepihkan je. Kalau nak mudah, kita tak nak transfer banyak kali, plastik ni kita kena sediakan dulu untuk kita letak. Lepas tu nanti kita terus transfer je dekat mana-mana bekas untuk kita simpan. Okay, mudah tak? Kalau tak nak
pakai tapak tangan ni, letak dekat mat ni pun boleh. Macam ni. Boleh letak tepi sikit, letak kat mat. Okey. Okey, besar dia agak-agak je awak punya besar roti tu. Okey. Boleh? Terus simpan. Angkat dengan plastik tu, terus simpan. Masuk dalam kontainer. Okey, lepas tu ambil yang lain. Sediakan plastik. Plastik ni memang untuk alas yang mudah Cikgu guna plastik nasi lemak tu, cikgu potong. Tak payah bola-bola kan, terus lepihkan je. Cuma kalau dekat bawah kita susah nak kontrol, cikgu suka letak kat tapak tangan. Senang. Dia tak adalah terangkat-rangkat kan. Hanya lepih-lepihkan je. Itu bulatkan. Bulat ni agak-agak je, agak-agak bulat. Awak buat dia kan. Okey, boleh. Okey, simpan. Habiskanlah proses tu. Awak letak sebelah dia. Awak punya kontainer tu mesti bolehlah muatkan dia. Dia punya lebar tu. Jangan lebar dia tu nanti terkemek pula. Terkemek nanti awak masa awak nak menggoreng tohor nanti awak kena ni. Awak kena betul-betulkan sikit dia punya bulatan tu. Bagi dia lepih. Seperti biasa, sebelum memulakan apa aktiviti memasak atau membuat kerja tugasan lain, pastikan tangan awak sentiasa bersih. Cikgu punya petis ni, kalau masa menggoreng tu, bau dia macam kita bakar sate tau. Kalau awak tak percaya, cubalah resipi cikgu terbaik ni. Resipi terbaik cikgu ni. Okey. Yang ketiga, simpan. Jatuh pula. Ini bila dah letak plastik, awak boleh lapis-lapiskan dia. Tak ada masalah, awak tindih je dia. Dia tak melekat. Okay. Tengok video ni, abaikanlah jari jemari cikgu yang comel ni. Biasalah kan. Okey. Ni yang keempat. Ambil yang lain. Ini kalau awak tak nak buat besar-besar cikgu ni, awak bagi 10 pun tak apa, tak ada masalah. Awak tengok awak punya ban tu ada berapa pieces kan, ada tu awak buat kan. Cikgu biasa buat petis dulu, baru buat ban burger ni. Baru cikgu boleh bajet berapa cikgu nak buat, berapa pieces cikgu nak buat burger. Anak-anak cikgu kalau makan burger ni, satu tak cukup. Bila awak dah pandai buat ban, buat petis ni, awak dah tak pandang dah burger McD ke, burger KFC ke, tak pandang dah. Okey. Yang kelima. Sambil-sambil tu awak bersih-bersihkanlah pinggan tu. Jangan ada yang tersisa, nanti membazir. Kalau kita buat sendiri petis ni,
Kita tahu ingredient apa yang kita guna. Kita boleh agak berapa banyak garam kita nak letak. Garam tak terlalu banyak. Kita boleh kawal lah kita punya menu. Boleh jadikan menu kesihatan pun. Ini adalah salah satu menu kesihatan sebab dia menggunakan kaedah membakar. Membakar tidak menggunakan minyak. Awak goreng tohor tu awak tak payah letak minyak sebab isi ayam ni nanti dia keluarkan minyak sikit. Jadi awak tak payahlah guna minyak. Salah satu menu kesihatan. gram isi ayam ni memang boleh buat dalam lebih kurang 10 keping lah petis. Cikgu hari ni cikgu tunjuk kat awak jadikan dia 8 keping je sebab mengikut kita punya porsi kan. Porsi kita untuk 4 orang makan. Cikgu anggarkan orang yang makan ni macam anak-anak cikgu lah. 2 pieces untuk setiap orang makan. Jadi dia boleh makan kenyang lah maknanya. Okay. Dia punya ketebalan tu awak agak-agak je. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Tapi lebih kurang petis yang dekat kedai tu je. Cuma dia punya besar tu kita boleh kontrol lah. Dia punya besar, dia punya nipis tu kita boleh, ketebalan dia tu kita boleh kontrol. Kalau dekat kedai tu dia memang dah ready kan. Itu mesin yang buat. Ini tangan yang buat, kita boleh kontrol lah berapa ketebalan kita nak buat. Okay, untuk menyediakan burger ni, cikgu tak payah tunjuk kot. Semua orang tahu kan dalam burger ada apa. Awak mesti sediakan salad, daun salad, awak boleh letak carrot sikit, awak boleh letak seasoning. Lepas tu awak boleh letak bawang kalau awak nak lah. Kalau tak payah. Sebab dalam ni dah ada bawang kan. Awak guna tomato, salad. Lepas tu carrot kalau awak nak letak. Boleh. Lepas tu dengan telur lah. Dah goreng ni. Petis ni awak dah goreng dekat atas pan tu. Jangan letak minyak. Awak letak goreng dia. Bila dia dah masak, awak pecahkan telur. Pecahkan telur tu tak kisahlah sama ada awak nak buat dia telur tu dadar lebar satu pan ke. Ataupun kalau cikgu guna rounding. Nanti cikgu tunjuk apa benda. Cikgu guna alat ni. Rounding ni. Ini cikgu goreng. Apabila cikgu dah goreng petis ni dah masak, cikgu akan letak petis ni dekat sini. Petis ni duduk dalam ni. Acuan telur ni dah panas, baru cikgu pecahkan telur. Jadi maknanya petis ni duduk dekat dalam acuan ni. Dalam acuan ni dia akan masak sekali lah telur tu dengan petis yang kita dah siap goreng tadi. Nanti bila dah masak, keluarkanlah rounding ni. Keluarkan rounding ni, tapi rounding ni panas tau. Sebab suami cikgu dia buat pakai aluminium. Ini panas, dia punya tangkai pun panas. Jadi bila nak angkat tu kena hati-hati. So, bila petis ni kita dah masak dengan telur tadi, barulah cikgu potong roti tu belah dua. Cikgu belah dua roti tu, sapu sikit butter, bakar bersama-sama dekat kuali petis ni tadi. Lepas tu, barulah kita susunkan salad, tomato, carrot. Lepas tu, ni mula kita letak petis yang kita dah letak goreng dengan telur tadi. Lepas tu, letak atas roti yang pertama. Lepas tu, kita letak sayur-sayuran. Kalau nak letak cheese dulu pun boleh, tak ada masalah. Letak cheese atas dia, lepas tu letak sayuran, letaklah mayonis, sos semua. Lepas tu bolehlah ngap apa lagi. Okey siap cikgu punya petis. Yang menyediakan burger tu cikgu tak payah tunjuk kot. Semua orang boleh bayangkan kan apa yang cikgu cakap kan. Okey, ni ready made petis cikgu. Okey, siapa yang berminat nak cuba cikgu punya resepi petis ni, bolehlah cuba. Selamat mencuba